Seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang isu tempat penginapan pelancongan anda selamat. Persoalan yang penting kerana bercakap tentang keselamatan kawasan pelancongan tidak hanya berkisar kepada hotel, kawasan-kawasan rekreasi tetapi juga di inap desa. Ini merupakan salah satu daripada perkara yang perlu diberikan perhatian dan juga perempuan kerana keselamatan pengguna dan juga pengunjung adalah keutamaan yang perlu dititik beratkan oleh penyedia perkhidmatan. Untuk bercakap lebih lanjut, saya amat bersatu untuk bersama dengan Tuan Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Ketua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur dan juga Tuan Mat Azmi Abdul Aziz, Pengurusi Inap Desa Negeri Terengganu. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik. Bersama kami bercakap tentang isu penyediaan kawasan penginapan ini. Apakah masih lagi ada isu berkenaan tentang keselamatan dan juga kita kata kerisauan pengunjung dan juga pengguna berkenaan tentang isu keselamatan oleh penyedia perkhidmatan itu? Okey, terima kasih. Ya. Kalau kita cakap pasal keselamatan ni luas, ianya tidak termaktub kepada sesuatu perkara saja, tapi dia juga sampai kepada pelancongan. Okey. So isu pelancongan ni, kalau kita kata adakah pelancong itu selamat untuk melancong di sesuatu tempat, antara perkara pertama yang mereka akan fikirkan adalah tempat penginapan mereka. So kalau kita kata tempat penginapan ni, selalunya perlu yang kita fikirkan adakah tempat penginapan itu berdaftar dengan kementerian yang berkaitan ataupun dikawal selia oleh sesiapa yang sepatutnya. Yeah. Okey, tetapi hari ini apa yang berlaku, kebanyakan pengguna-pengguna di Malaysia, terutamanya pada pelancong-pelancong tempatan ni, antara perkara pertama yang mereka akan fikirkan adalah harga. Mereka nak murah. So sebab itu berlakunya begitu banyak sangat lambakan yang panggil homestay. Yeah. Sebenarnya ada salah tafsiran sebenarnya tentang homestay ni. Macam mana mereka akan memilih homestay ini untuk tinggal tanpa mereka ambil tahu apakah situasi atau isu yang berlaku di sana. Yeah. Dan isu keselamatan ini juga bukan hanya termaktub ataupun hanya kepada pelancong yang datang itu saja, tetapi pada komuniti yang tinggal sekeliling kawasan rumah itu juga. Kerana kita tidak tahu siapakah yang datang menginap di rumah sana. Okey, yang kata sebagai pelancong tadi, kerana mereka tidak ada daftar masuk, tidak ada rekod, mungkin penjenayah. Okey, mungkin selepas mereka keluar 2-3 hari lepas tu mungkin ada berlaku rompakan ataupun kecurian kat rumah sebelah, kita tak tahu sebab tidak ada pendaftaran yang proper. Tidak ada check-in yang proper. So isu-isu ni semua perlu diambil beratkan. Kerana ada juga laporan-laporan yang diterima mana berlakunya gangguan kepada kejiranan kawasan tersebut. Okey, baik. Ini banyak isu yang perlu untuk dibincangkan dan kalau sekiranya anda ada persoalan ataupun mungkin aduan berkenaan pengalaman anda berada di kawasan-kawasan seperti yang disebutkan dan juga sewaktu anda melancong ke destinasi-destinasi pelancongan terpilih, boleh kongsikan bersama dengan kami dan juga hubungi talian yang tertera di kaca TV anda. Tuan Azmi, berkenaan tentang standard of procedure yang perlu dipatuhi oleh penyedia perkhidmatan inap desa ataupun perkhidmatan untuk ruang pelancongan ini. Jadi apa sebenarnya perkara paling asas yang perlu diketahui? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Homestay ataupun istilah bahasa inap desa di bawah Kementerian Pelancongan, maksudnya pelancong menginap bersama pengusaha. Okey. Asasnya. Dan pelancong tadi itu dia tinggal bersama, menjalani hidup luar bandar. Asasnya. Okey. Luar bandar. Dan mereka mengikuti segala aktiviti yang disediakan oleh komuniti itu. Ya. Itu asasnya, maksud inap desa homestay ni. Dan lepas tu aktivitinya kalau kita lihat mostly from Europe, daripada Europe, Jepun, Korea, apa yang datang tu, dia masak, menoreh, mancing, makan bersila, budaya ni. Itu. Tapi mereka ni berdasarkan pengusaha-pengusaha yang homestay ni, inap desa ni, dia ada SOP yang telah diberi oleh pihak Motex, Kementerian Pelancongan. Dan amat jelas. Dan mereka diberi dan supaya segala perjalanan homestay atau desa yang diurus oleh komuniti itu berdasarkan kriteria yang tetap oleh Motex. Dia ada SOP lah. SOP ni agak ketat juga. Agak ketat. Nanti cikgu akan sentuh lagi dalam sesi yang kedua nanti. Tapi setakat ni maklumkan SOP ini telah ditetapkan oleh Motex. Panduan dia, prosedur dia kena ikut. Itu konsep sebenar homestay yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan sejak 1995 sehingga sekarang.
Itulah maksudnya. Disebabkan oleh ruang pelancongan yang semakin terbuka luas ini, Tuan, ramai yang nak menyediakan dan juga menjadikan rumah kediaman ataupun pemilikan harta mereka sendiri sebagai penawaran inap desa. Jadi ini menimbulkan persaingan yang sihat. Ia amat bagus. Cuma apabila diabaikan aspek keselamatan, diabaikan tentang aspek-aspek yang paling penting dalam penyediaan aspek pelancongan seperti ini dan juga ruang penginapan seperti ini, kesannya bukan hanya kepada pemilik dan juga mereka yang berada di sekeliling, tetapi juga kepada pengguna. Ini akan membawa gambaran buruk kepada industri inap desa ataupun industri seperti itu, Tuan. Okey. Sebenarnya kalau kata tentang persaingan, sebenarnya ianya adalah persaingan yang tidak sihat. Okey. Memang kita beranggapan apabila homestay yang kita panggil sebagai homestay ini sebenarnya rumah-rumah penginapan yang disewakan sebagai homestay ini, bila menawarkan harga murah, kita kata ia adalah persaingan sihat. Ia juga akan menekan industri hotel untuk menurunkan harga. Sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Kerana seperti kita semua sedia maklum, pihak-pihak industri terpaksa menanggung kos operasi yang ditentukan seperti charge TNB, gaji minima, semua sebagainya. Tetapi bagi homestay Aram, mereka tidak menggunakan pekerja yang ramai. Kadang dalam ahli keluarga mereka saja. So dekat situ sedikit sebanyak menutup peluang pekerjaan sebenarnya. Bayangkan sekiranya kalau satu hotel itu ditutup di kawasan situ, berapa ramai akan hilang kerja. Berbeza pula dengan homestay. Homestay adalah usaha keluarga mereka ataupun mereka sendiri. Okey, so mereka tidak menggunakan pekerja. Peluang pekerjaan tidak terbuka di situ. Okey, dan nombor duanya, kita kena tengok kenapa berlakunya kenaikan sewa rumah yang mendadak sekarang ni. Perkara itu juga kita kena tengok. Sebab kebanyakan mereka memilih untuk kediaman mereka disewakan sebagai pusat pelancongan. Kalau satu rumah tu, kalau biasanya kalau disewakan kawasan luar bandar, mungkin 600-700 untuk satu bulan. Tetapi apabila ianya dijadikan sebagai satu penginapan pelancongan, 600-700 mereka hanya boleh dapat dalam 2-3 hari saja. Itu lebih menguntungkan. Sebab apa? Tidak terkawal. So di situ, di mana adanya persaingan yang sihat, nombor satu. Dan nombor duanya, dianya memberi kesan kepada pengguna itu sendiri. Dan nombor tiga, di mana peluang pekerjaan di situ. Perkara-perkara ini perlu dilihat. Dan adakah ianya membantu dari sudut ekonomi di mana-mana sudut. Okey. Tapi membantu ekonomi di kawasan tersebut dengan tarikan mungkin kalau kawasan-kawasan yang belum pernah diteroka ataupun kawasan-kawasan yang hidden gem selama ini mungkin boleh dibantu dengan kewujudan inap desa, kerana mencari hotel 3 atau 4 bintang di kawasan yang sedikit remote area mungkin agak sukar. Jadi inap desa adalah pilihan yang terbaik dan satu-satunya pilihan yang ada. Pilihlah inap desa yang berdaftar. Okey. Jangan pilih inap desa yang tidak berdaftar. Okey, cuma fokus kita bercerita kepada inap desa yang berdaftar ini. Yang tidak berdaftar tu sudah pasti daripada awal dia menyalahi undang-undang. Jadi bagaimana kita ingin melihat inap desa yang berdaftar ini perlu mengutamakan ciri-ciri keselamatan, dan kalau boleh dikaitkan dengan soalan tadi adalah dari segi persaingan itu sama ada sihat ataupun tidak sihat. Inap desa yang berdaftar pastinya persaingan yang sihat. Okey, kadang-kadang kita sebagai ini saya bercakap dari sudut pengguna, tapi terpaksa sentuh pula sikit pasal industri hotel ni. Sebagai saya difahamkan sebagai tuan punya hotel, kadang-kadang pun ada kerjasama antara mereka dan inap desa. Sebab mereka menganjurkan aktiviti. Contohnya perbezaan resort dan hotel, kita kena tahu. Resort ini adalah menawarkan aktiviti. Hotel adalah penginapan. Sebab itu kadang ada kebanyakan resort mereka ada aktiviti bersama dengan inap desa, kerana ada program-program yang dianjurkan, program-program perkampungan, mengenal budaya sebagainya. So di situ ada persaingan yang sihat dan ada persahabatan yang sihat. So masing-masing kita dapat berkongsi kek yang ada tu, dan di samping itu limpahan tu juga akan dapat kepada masyarakat sekeliling. Sharing. Tetapi apabila ianya pergi kepada homestay Aram ataupun inap desa yang tidak berdaftar tadi itu, rekod kehadiran kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Siapa yang datang pun kita tidak tahu. Apa yang terjadi pun kita tidak tahu. Contohnya saya ambil seperti penguatkuasaan. Kita katalah seperti hotel sebagainya, mereka ini dikawal, mana tidak boleh ada satu kegiatan maksiat ataupun isu-isu tentang penyakit kita masyarakat kita panggil. Tapi di homestay yang tidak berdaftar ni, siapa yang kawal? Adakah penguatkuasa boleh masuk rumah persendirian untuk cek?
Okey. Apa yang mendorong atau menyebabkan pengurusi inap desa ini tidak mahu mendaftar inap desa ataupun perniagaan mereka? Apakah disebabkan prosedurnya yang terlalu rigid, yang terlalu ketat menyebabkan proses pendaftaran itu menjadi sukar? Baik, selaku pengurusi inap desa Negeri Terengganu, yang berdaftar dengan kementerian ini biasanya terdapat di Terengganu pengurusi inap desa yang persendirian ini, mereka tidak mahu berdaftar dengan bawah kementerian ini sebab sistem di bawah Kementerian Pelancongan ini, kluster di kampung tu, ya, dia pemeriksaan dia rumah dahulu. Okey. Owner. Rumah, jadi bila owner itu, jadi kebanyakan mereka ni yang soalan tadi tu ialah mereka tak ada sebab mereka macam Tuan Samsudin beritahu lah. Dia tahu rumah sebuah ya. Premis rumah penginapan dan dijadikan homestay. Tapi kalau ikut di bawah Kementerian Pelancongan, mereka mesti berdaftar dengan MOTEK dan pemeriksaan oleh Kementerian Pelancongan melalui pegawai dia, tourism, Kementerian Kesihatan, tidak termasuk bomba. Bomba tak masuk. Dia cek rumah, cek bilik, cek ruang tamu, ruang makan. Yang ini yang menyebabkan mereka kurang persendirian ini tidak mahu. Tapi yang lain mereka lebih selesa macam Tuan Samsudin beritahu lah. Itu puncanya. Tapi sepatutnya nasihat mereka biar berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, ikut prosedur yang ditetapkan. Okey, apa antara prosedur? Prosedurnya yang pertama, pelancong tu mesti menginap dengan kita. Okey. Satu. Yang kedua, dalam satu kluster tu, kalau dia jarak dia 10 km radius. Okey. Pengusaha-pengusaha homestay ya, 10 km. Kalau di Sabah Sarawak 50 km. Okey. Dan terhad 5 bilik. Macam rumah saya 5 bilik. Tapi saya sebuah bilik ya. Dan mereka prosedur dia mesti mengikuti segala program yang disusun atur oleh tuan rumah ataupun komuniti itu. Yang pelancong datang sebuah bas ke, 2 buah kereta ke, dia ikut program. Kemudian pemeriksaan 3 tahun sekali diperiksa oleh MOTEK semula selepas 3 tahun. Okey. Macam di Terengganu tempat saya, next week akan diperiksa. Itu prosedur dia. Ini paparan visual di mana ini? Ini gambarnya? Ini yang diperiksa semula. Okey. Ini salah satu ahli di Terengganu. Di Terengganu, selepas 3 tahun dia cek. Nak mencapai tahap lagi tak setelah 3 tahun. Mostly after COVID ni. Okey. Di Kementerian Pelancongan Negeri Terengganu bersama kesihatan. Itu dia cek lah. Cek rumah balik, cek kesihatan, apa standard lah. Kalau dia tak memenuhi itu, sistem permarkahan dia, bila tak capai tahap tu, mereka nak kata termenit tak, kena hadir khusus semula. Okey. Itu prosedur yang agak ketat juga. Macam tempat saya sekarang, next week, MOTEK akan turun. Selama 4 hari. Untuk cek semua rumah balik. Capai tahap tak balik. Selepas 3 tahun? After 3 years. Okey. Tuan, kadang-kadang kita risau ya kerana berdaftar ataupun tidak, apatah lagi yang tidak berdaftar, permainan harga yang kadang-kadang ikut sesuka hati yang ditentukan oleh pemilik inap desa tersebut. Mungkin kita faham pada waktu-waktu perayaan dan sebagainya ataupun pada waktu cuti persekolahan harga itu akan meningkat disebabkan oleh demand and supply, tetapi dari segi ada yang mengadu kadang-kadang harga itu tidak masuk akal, malah bila booking harga lain dan bila dibayar dengan harga lain. Jadi bila ini berlaku dan ia tidak berdaftar, jadi agak sukar aduan itu untuk nak diterjemahkan. Sekiranya pusat penginapan itu adalah berdaftar, maka dengan itu pengguna tadi itu boleh membuat aduan kepada MOTEK. MOTEK ada penguatkuasa dia sendiri untuk turun dan periksa. Dan hotel itu boleh dikenakan saman dan tindakan. Begitu juga pengguna tadi itu boleh mengadu kepada KPDN HAP. Okey, untuk satu tindakan atau dibawa kepada tribunal untuk satu tuntutan. Sebab mereka ada hak, sebab mereka tinggal tempat yang berdaftar dan berlesen. Sekiranya benda ini berlaku kepada penginapan-penginapan haram tadi, ke mana mereka nak mengadu? Itu yang masalah utamanya. So pelancong tadi itu tidak tahu sebenarnya isu hak mereka dan keselamatan mereka telah pun diprejudiskan. Ini yang perkara-perkara yang mereka kena titik beratkan. Okey, contohnya lah saya bagi ya. Saya suka sentuh tentang isu keselamatan dan nama pun Persatuan Keselamatan ya. Okey, pengguna. So saya nak sentuh sikit.
apabila mereka pergi menginap dekat rumah tu, mereka tidak tahu siapakah yang menginap sebelum tu. Mereka tidak tahu. Ya. Okey. Sekiranya yang menginap sebelum itu adalah penjenayah dan mereka mungkin telah pun duplikat kunci rumah tu. Apabila mereka ni keluar, yang ini boleh masuk dalam rumah, ambil semua barang-barang mereka. Sudah semestinya tuan rumah tidak akan bertanggungjawab. Mereka kata, kami telah memberikan kunci, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan. Benda-benda ini mungkin berlaku dan pernah ada yang berlaku pada Minggu RZ tu dekat Terengganu. Saya difahamkan beberapa buah motosikal RZ hilang, di mana pencuri itu datang, dia kunci rumah tu depan dengan belakang. Ini penginapan haram dan motor tu dia boleh bawa keluar sampai bye-bye dekat owner. So adakah situasi ini nak berlaku? Sekiranya kalau di hotel atau tempat yang berdaftar, situasi ini mungkin berbeza. Ya. So bagi sesuatu hotel atau resort yang mana kawasan berpagar, sebarang kerosakan kenderaan atau kehilangan kenderaan telah ada di bawah tanggungjawab hotel. Okey. So hotel itu ataupun penginapan itu yang berdaftar ini terpaksa mengambil langkah-langkah keselamatan untuk memastikan tetamunya tidur lena dalam bilik. Ya. Itu pentingnya. Begitu juga dengan inap desa yang berdaftar. Ya. Tuan rumah ni akan pastikan kenderaan mereka selamat dekat luar. Ya. Dalam kompaun itu. Ya, mereka akan sediakan security atau anak akan berjaga gile-gile sebab nak memastikan keselamatan. Ya. Tapi bagi yang haram ni tak ikut apa-apa peraturan pun. Mereka cuma nampak duit saja. Ya. Dan ini agak merisaukan juga. Dan kami benda ni berisu yang lama dah. Pernah hangat sebentar di mana sepatutnya penguatkuasaan itu adalah di bawah PBT, tapi kita tak tahu dekat mana sebab kita faham semua rakyat Malaysia memerlukan income tambahan sekarang. Banyak aduan dilayangkan kepada persatuan. Okey, sebenarnya macam ni, luahan tu banyak. Okey. Luahan tu banyak. Seperti mereka menceritakan pengalaman mereka, memang ada ramai. Tapi kadang-kadang bila bertanya dengan kami ke mana nak mengadu tu, kami pun tak tahu nak kata nak mengadu ke mana. Ya. Sebab siapa yang mengawal selia? Ada juga yang kata mereka tinggal di yang tempat-tempat pelancongan tidak berdaftar ni, pagi pukul 8 pagi dia kena halau keluar. Oh, sebabnya? Dia kata sebab ada orang lain nak masuk selepas tu. Okey. Tuan rumah datang duduk depan rumah pagi pukul 8-9 dia suruh keluar. Benda ni tidak berlaku dekat pelancongan, tempat pelancongan-pelancongan yang berdaftar, tak berlaku. Bagi kita tahu check out time pukul 12. Tapi ini tak, mereka membuat sesuka hati mereka. Dan kita ambil isu kolam renang. Bagi yang menyediakan kolam renang dekat kawasan-kawasan penginapan yang tidak berdaftar ni, siapakah yang merawat air kolam renang tersebut? Okay. Isu ni kita kena ambil berat. Jangan kita pergi bercuti balik dengan penyakit. Kita tak tahu air itu adakah dirawat, adakah betul rawatannya. So benda-benda ni semua kita kena ambil kira. Jangan kita fikir homestay itu ada kolam renang, jom kita pergi bercuti sana. Adakah air itu dirawat? Itu penting. Adakah cadar itu dibasuh? Untuk pengetahuan para pengguna kat luar sana, setiap lainan hotel tu kalau nak dibasuh, dia ada step dia. Dia bukan boleh masuk mesin basuh biasa, basuh sidai boleh pakai balik. Tidak. Dia ada rawatan dia. Kena basuh dengan air panas, ada sabun dia yang khas untuk basuh, untuk pastikan kesihatan dan keselamatan pengunjung tu supaya tidak ada penyakit berjangkit. Okey, baik. Di Terengganu sendiri dan juga sudah pasti di bawah Persatuan dan juga Pengerusi Inap Desa Negeri Terengganu sentiasa komited dalam memastikan di bawah seliaan Inap Desa Negeri Terengganu mematuhi syarat-syaratnya. Jadi apa mungkin harapan untuk memberi pesanan kepada bukan sahaja pengguna tetapi penyedia perkhidmatan yang mungkin tidak berdaftar ataupun yang ingin membuat perkhidmatan Inap Desa ini supaya mematuhi prosedur dan juga proses. Baik, terima kasih. Asas penubuhan ini, tujuan kerajaan buat Inap Desa ini ialah untuk memberi peluang pada masyarakat luar bandar mencuri bidang pelancongan, perkhidmatan ataupun produk melalui community-based tourism dan tingkatkan ekonomi. Jadi pada sahabat-sahabat ahli-ahli pengusaha homestay yang tidak berdaftar dengan pelancongan, selaku pengusaha desa, berdaftarlah. Kan? Boleh rujuk pada Kementerian Pelancongan di Istana Maziah tu, kat sebelah situ, dapatkan maklumat, daftar dan ikutlah prosedur yang diberitahu oleh pegawai itu supaya perkhidmatan anda atau penginapan anda dipantau dalam radar Kementerian Pelancongan. Dia tahu dah. Tapi memang agak
prosedur dia ketat. Yeah. Prosedur dia ketat. Tapi kalau boleh, saya mohon pada semua yang ada penginapan persendirian tu, kan, berdaftarlah dengan. Kalau tidak, kalau lebih pada 11 bilik, mereka layak bajet hotel lah. Okey. Kemudian pelancongan, inap desa 5 bilik. Kalau kampung stay 10 bilik. Okey. 2019 Kementerian Perhubungan memperkenalkan kampung stay. Tapi kampung stay bukan macam homestay persendirian tu. Dia bebas. Dia masih terikat dengan prosedur dia. Maksudnya menginap di situ, makan disediakan, ada itinerary pergi melancong kawasan tu. Itu 2019 diperkenalkan. Masih berdaftar. Tapi syarat untuk kampung stay 10 bilik tadi, kalau ikut Kementerian Perhubungan, mereka asasnya mestilah ada pelak yang awal tadi, inap desa. Jadi itu terkawal. Dan pengurusi, selaku pengurusi di kampung, kalau inap desa tadi, ahli itu ada 6-7 bilik, mereka dipantau. Dan pelancong yang menginap situ tetap dipantau, ada jadual dia. Cuma tidak bersama pengusaha. Okey. Yang itu di bawah Kementerian Perhubungan. Tapi yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu, kalau 10 bilik ke atas tu, saya cadangkan you daftar dengan melalui bajet hotel, boleh lagi baik. Lebih selamat. Ataupun motel. Macam tadi Tuan Syah beritahu, biar ada jangan macam tadi premis dia, penginapan dia bayar tarif elektrik itu lain. Okey, untuk kalau hotel bajet ni cikgu simpati juga. Mereka kena bayar sini, kena bayar sini. Tapi kalau rumah sebuah banyak juga dalam Malaysia ni. Mereka tidak ada fikir apa, cuma sebuah bangunan, tarif elektrik itu macam tak fair lah. Tapi why not you all yang ni persendirian, you daftar pergi ke Kementerian Perhubungan, daftar bajet hotel dan jadi ahli pasal my bar tu. Sebab you dah 11 bilik ke atas. 10 bilik ke atas layak dah. Kalau 10 bilik ke bawah, itu masih di bawah dikira sebagai skim Kementerian Pelancongan untuk luar bandar. Ya? Tapi yang lain 10 bilik saya cadangkan itu dah bawah motek lah. Masuk bawah my bar atau pergi motek, ya. Masa itu pemeriksaan bomba masuk ah. Macam yang saya punya ni bomba tak masuk. Okey. Sebab masih di bawah. Di bawah 10 bilik. Dia pegawai motek, pengurusi negeri dan Kementerian Kesihatan yang check every part situ. Jadi nasihat pada sahabat tu ikutlah kan yang ditetapkan oleh supaya hotel bajet ni kan kongsi bersama tu nasihat boleh nasihat lah kan. Tapi kuasa teman-teman tertakluk kepada Kementerian Pelancongan untuk penguatkuasaan dan semualah. Itulah saja yang boleh saya sharekan. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Sodin, terima kasih Tuan Aziz bersama dengan kami. Juga tanggungjawab pengguna juga untuk lebih cakna dan juga lebih bijak dalam melihat dan juga mendapat maklumat terlebih dahulu sebelum pergi ke kawasan-kawasan penginapan ataupun ke kawasan inap desa supaya keselamatan anda dan keluarga anda akan terjamin. Terima kasih bersama dengan kami. InsyaAllah itu satu pesanan yang cukup baik dan juga berfaedah untuk industri inap desa secara keseluruhannya. Kita